dan Wawa telah bernikah seperti yang kalian tahu sebelum ini, yaitu 4 Februari 2013. Ikut peruntukan undang-undang, setiap butir-butir maklumat mana-mana CJ kelahiran ataupun MyCard ke MyKit ke tidak akan sewenang-wenangnya didedahkan oleh pihak JPN. Rasanya kita nak tahu kebenaran sama ada Adil dan Wawa sudah menikah atau belum. Pernikahan kali pertama you buat tadi atas dasar menghalalkan perhubungan. Ya. Kemudian orang mengandung. Ya. Tapi tak ada dokumen. Saya anggap benda itu haram. Tapi halal di sisi Allah. Betul? Apa awak cakap haram? Haram di sisi undang-undang. Undang-undang Malaysia. Undang-undang Malaysia. Kan saya dah kata tadi halal di sisi Allah. Awak tak dengar. Haram bocor lah. Jadi sekarang Kemudian nanti saya tak habis lagi. Awak yang sampul cakap saya. Tak dia. Okay. Kemudian bila Wawa mengandung, Adil mengambil keputusan untuk nikah kali kedua dengan dokumen untuk dapatkan bin Suhaili. So clear benda tu ya. So soalannya tu sekarang, So Wawa masih bulan Februari bulan 4 ADP masa tu pada mengandung lah. Dan awak dah menikah dengan dia untuk kali kedua. Okey, selama ni Wawa ada pernah menipu dengan media ke tak pernah? Menafi Menipu dari segi macam mana? menafi cinta, menafi kahwin. okey, saya cerita sebab apa kami boleh. Saya belum buat. Saya berkomunikasi Wawa dengan Adil. Saya belum buat. Wawa sudah mengandung ketika itu dan saya tanya banyak kali pasal kahwin-kahwin. You tetap kata dia adalah kawan biasa, dia adalah kawan baik. Apa tu? Okey. Tanya lagi? Okey. Teruskan. Okey. Saya bagi sebab kenapa saya menafikan perkahwinan kami sebelum ini. Bukan perkahwinan, malah percintaan kami sebelum ini. Boleh? Ada yang potong Okey. Saya menafikan pernikahan saya, percintaan saya dengan Wawa disebabkan saya menghormati permintaan Wawa. Pada waktu itu Wawa masih di bawah naungan pihak pengurusannya. Jadi dia takut dimarahi oleh bosnya. Sesi soal jawab akan dibuka nanti. Boleh kemukakan menjimatkan masa. Boleh Harry? Kita teruskan untuk Harry memberikan penjelasan. Okey, dipersilakan Harry. Boleh saya cerita perjalanan hidup saya dulu dengan Wawa? Perjalanan hidup selepas sekarang ni ada cerita saya dah kahwin 2 tahun lalu, kami sudah bernikah, di mana dan kenapa nikah. Itu je. So nanti Saya cerita secara ringkas lah. Harap bersabar. Kalau saya bersabar dengan tomahan orang kat luar, hinaan, cacian, kenapa anda tidak boleh bersabar? Iya, saya nak cakap kan. Okey. Saya berkenal dengan Wawa pada 2010. Saya berkenalan dengan dia waktu syuting drama klip. Di situ lah mulanya kami bercinta. Tetapi telah dihalangi oleh pihak pengurusan. Dan kami memang bercinta, tetapi kalau dimarahi, jadi kami mengambil langkah untuk memberitahu bahawa kalau ini caranya, kami terpaksa memberitahu bahawa kami tidak bercinta pada tahun itu. Banyak halangan telah kami tempuhi bersama pada 2011. Jadi benda tu betul. Saya tak menipu. Kemudian setelah kami mempunyai anak, kami bernikah lagi sekali pada 4 Februari 2013 untuk didaftarkan. Adakah dalam Islam salah bila kita bernikah dengan orang yang sama sebanyak 2 kali? Jadi persoalannya, kita cakap pasal nikah cerai.
Kalau kita cakap pasal nikah cerai, kalau orang menikah katakan dekat selatan Thailand pun, dia tak perlu nikah lagi sekali. Hanya pergi bayar denda dan daftar, itu sahaja. Saya nikah kali yang pertama adalah untuk menghalalkan hubungan saya dengan dia. Tak, okey, fine. Sebab awak kata, tak sekarang sekarang dah jadi celaka. Sebab di Malaysia, kalau ada wali dan segala bagai yang berlakunya, benda automatik akan didaftarkan. Kecuali kalau awak bernikah di selatan Thailand, memang awak kena balik berdaftar. Awak dah bernikah kan? Awak dah bernikah? Saya memang tak bernikah, tapi itu cara dia. Adakah itu Kawan benar artis untuk saya syariat ramai Islam? yang kahwin di selatan Thailand, begitulah cara dia. Dia tak perlu nikah lagi sekali, dia hanya mendaftarkan pernikahan. Tapi sekarang sekarang ni awak kena fikir Aidil, awak nikah di PJ. Di PJ awak kata ada wali semua, pegawai agama semua ada, saksi semua ada. Kalau semua ada, saksi semua ada, benda ni takkan timbul. Sebab bila awak nak mohon pernikahan, benda tu automatically akan difailkan. Dan masa awak bernikah itu, orang semua dah ada, akan jawab, Ariel, saya dah 20 tahun pergi majlis kahwin artis. Itulah yang berlaku. Tidak pernah ada yang lain tiba-tiba nak menikah dan menikah lagi. Okey, boleh awak jelaskan Saya tak marah ya Adil. Okey, boleh awak jelaskan 4 syarat nikah? Seorang cara mata. Lepas saya tahu awak hamil dalam 2 bulan, selepas itu barulah saya pergi ke kursus perkahwinan, pergi berdaftar apa semua. Hanya mengikut lunas syariat undang-undang Malaysia untuk anak saya nanti dia berbinkan saya. Kenapa pula? Okey. Okey. Ya. Perlu ada nonsense lah. Pernikahan yang pertama tak perlu sijil apa. Saya bernikah kerana hanya untuk menghalalkan hubungan kami. Masalah ialah Ini tidak ada hari. dapat pandan nikah dia itu daftarkan bagi agama. Jadi dikatakan dia baru ada bapa Arif, seorang imam yang datang daripada Sabah, dinikahkan sebagai memenuhi syarat hukum syariah, menghalalkan hubungan itu semata-mata, bukan untuk didaftarkan pada peringkat awal, kerana itu adalah permintaan daripada keluarga Wawa Zainal dan Wawa Zainal sendiri supaya dirahsiakan. Kemudian kenapa kali kedua dinikahkan ialah itu kerana mengikut kerana ada orang yang dia kuasa untuk menikahkan dia. Tak, pernikahan yang pertama itu macam mana? Tidak ada. Itu tadi saya kata tadi. Dia ikut hukum syariah, pernikahan pertama tadi sah. Okey, sekarang ini bermaknanya pernikahan ini dilangsungkan, maknanya pernikahan ini dilangsungkan membelakangi undang-undang undang-undang syariah. Pernikahan dibuat melanggar undang-undang syariah lah kan? Saya mengamal undang-undang sivil. Saya bukan tukang syar'i, tapi mengikut pemahaman saya, perkahwinan pertama dibuat pada area sekadar untuk memenuhi keperluan syariat. Tetapi dari segi syariat sah, tapi tak dapat didaftarkan. Ya. Tidak, bukan. Mana dulu? Mana penting? Undang-undang manusia ataupun undang-undang manusia ataupun undang-undang Allah? Sebab nikah kali pertama itu tanpa ada sebarang borang apa. Okey. Tanpa sebarang borang apa. Sekarang ni nak cakap nikah kali pertama tu nikah koboi ya. Istilah nikah kubur. Tak ada sunat, tak ada apa. Tapi tak apa. Ambillah apa istilah sekalipun. Tetapi yang paling penting bagi Adil, bagi saya ialah dia buat itu kerana Allah Ta'ala. Dia sah di sisi Allah Ta'ala. Tidak kisah pada pandangan manusia mana sekalipun. Undang-undang sekali mana pun, kalau dia nak denda pun, dia bayar denda saja. Dia tidak salah sampai dia berdosa besar dengan Allah Ta'ala. Dia mengajar pada pernikahan pertama
wali, gadis, semua baru nikah, semua tak ada dokumen aja. Semua tak ada dokumen saja. Itu saja. Macam mana? Tadi saya jelaskan tadi, hukum syariah tadi ada 4. Kita menepati hukum syariah saja sudah cukup. Siapa dia yang 4 tadi? Pasangan pengantin, ijab kabul, saksi dan walinya. Sudah cukup. Malahan wali menikahkan Arif Zafir pun sudah tidak sah dari segi Islam. Tidak ada masalah dari segi dia tidak sah kerana tidak berdaftar ke apa. Ini dari segi hukum syariah kita cerita. Arif Zafir dinikahkan diwakili oleh bapanya sendiri, Zainal Abidin, yang membawa seorang imam daripada Sabah sendiri. Sebab kalau di Malaysia kira-kira kata di PJ tadi kan, spesifikasinya imam-imam di situ dia ada pembentukan undang yang dia rasa takut untuk buat benda ni, kerana takut didenda oleh pihak jabatan agama Islam tu semua. So kalau di Sabah ataupun di Sarawak ini adalah perkara yang biasa. Ya? Macam mana? Itu tak jadi masalah dibuat Sabah ke Sarawak, asal dia yang kahwin, asal nikah, itu sudah cukup. Persoalannya, dan saya adalah saksinya untuk pernikahan kali pertama dan kali kedua. Persoalannya nikah di mana itu tak jadi masalah, asal ikut syarat. Di kedua ada di Masjid Taman Arun juga. Malah masa untuk ya, situasi yang macam tidak. Lokasi pertama di rumah family saya sendiri. Di lokasi kedua di Masjid Jumhuriyah Taman Datuk Harun, dan dinikahkan oleh imam Masjid Jumhuriyah sendiri. Malah kita dah bercerita imam Masjid Jumhuriyah itu bahawa Arif telah menikah dulu untuk menghalalkan cara. Mereka faham, orang yang faham agama saya rasa tak ada masalah tentang hal ini. Jadi kalau awak kata kali pertama nikah belum belakangkan undang-undang yang penting adalah syariah, kenapa yang kali kedua awak sibuk nak fikir pasal undang-undang, dan kenapa tak fikir syariah aja? Tak apalah. Awak nak anak awak bin siapa? Saya tak kalau awak tak fikir pertama kali masa ni, kenapa tak fikir Okey, pernikahan pertama hanyalah untuk menghalalkan perhubungan. Okey, faham? Bila kita menghalalkan perhubungan, tidak ada undang-undang pun tak apa. Faham? Faham? Daripada saya jumpa dia dapat dosa, baik saya ikan dia dapat pahala. Faham? Okey, selepas itu, seperti pasangan suami isteri lain, mesti dia sebab ingin berdirikan anak saya nanti bintan saya. Jadi itu tidak menjadi isu sah ataupun tidak sah perkahwinan itu.